Baiklah, sebelum kita pergi dengan tajuk mengukur isi padu cecair, perhatikan dahulu dialog di bawah. Ling, Langgi dan Aisyah membeli susu kotak. Mereka ingin mengetahui sama ada isi padu susu kotak tersebut sama seperti yang dilabelkan. Isi padu susu kotak ini ialah 200 ml. Okey, perhatikan label pada kotak. Adakah isi padunya tepat 200 ml? Mari kita mengukurnya. Apakah alat yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair? Isi padu cecair boleh diukur menggunakan silinder penyukat atau bikar. Mengukur isi padu cecair. Okey, perhatikan gambar rajah di bawah. Lim, Langgi dan Aisyah mengambil ukuran isi padu susu kotak. Isi padunya ialah 210 ml. Bukanlah. Isi padunya ialah 190 ml. Saya pula mendapat bacaan tepat 200 ml. Bacaan isi padu siapakah yang betul? Mengapa? Okey, perhatikan kedudukan mata Lim, Langgi dan juga Aisyah. Bacaan yang betul ialah bacaan yang diambil oleh Aisyah kerana kedudukan matanya berada pada aras meniskus. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan meniskus? Meniskus ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berkeluk. Baiklah, tadi kita telah belajar bagaimana untuk menyukat isi padu cecair. Sekarang kita lihat pula bagaimana mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Bagaimanakah isi padu pepejal yang tidak sekata ditentukan? Isi padu pepejal tidak sekata ditentukan melalui kaedah sesaran air. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Okey, lihat gambar rajah. Okey. Okey, perhatikan gambar rajah yang diberi. Okey, apabila kita memasukkan seketul batu ke dalam sebekas air, kita akan dapati baras air akan meningkat. Okey, jadi bahagian yang berwarna merah itu ialah air yang disesarkan. Jadi itulah isi padu batu. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana untuk mengukur isi padu pepejal tidak sekata dengan menggunakan kaedah sesaran air. Okey, terdapat dua kaedah sesaran air. Okey, sekarang kita perhatikan kaedah yang pertama, iaitu dengan menggunakan silinder penyukat. Okey, apa yang perlu kita buat? Yang pertama sekali, masukkan 20 ml air ke dalam silinder penyukat sebagai bacaan isi padu awal. Okey, kemudian masukkan batu ke dalam silinder penyukat. Kemudian catatkan bacaannya. Jadi ini adalah bacaan isi padu akhir. Okey, 20 bacaan awal, bacaan isi padu akhir ialah 30 ml. Okey. Jadi berapakah isi padu batu? Jadi isi padu batu ialah bacaan akhir tolak bacaan isi padu awal. Jadi 30 tolak 20 bersamaan dengan 10 ml. Okey, sekarang kita lihat dalam bentuk pengiraan bagaimana untuk mencari isi padu batu. Okey,
Okey, isi padu batu sama dengan bacaan isi padu akhir tolak dengan bacaan isi padu awal. Maka kita akan dapat bacaan isi padu akhir air ialah 30 ml. Tolak dengan bacaan isi padu awal iaitu 20 ml. Maka kita akan dapat jawapannya ialah 10 ml. Baiklah, sekarang kita pergi kepada kaedah yang kedua, iaitu kaedah menggunakan tin Eureka. Apa yang perlu kita buat? Yang pertama sekali, isikan air ke dalam tin Eureka. Kemudian masukkan objek yang kita hendak ukur isi padunya. Contohnya batu ataupun sebagainya lah. Apa-apa objek sahaja kamu boleh guna. Jadi apabila kita masukkan seketul batu, kita akan dapati air akan mengalir melalui corong dan memasuki silinder penyukat. Jadi air yang memasuki silinder penyukat ialah air yang tersesar. Jadi air yang tersesar ialah isi padu batu. Jadi bagaimana kita nak tahu isi padu batu? Kita sukat air yang berada dalam silinder penyukat. Tadi kita telah belajar bagaimana untuk menyukat isi padu cecair. Jadi isi padu air yang berada dalam silinder penyukat adalah isi padu seketul batu yang hendak kita uji. Baiklah, sekarang kita lihat mari uji. Iaitu menentukan isi padu pepecah tidak sekata. Aktiviti ini kamu boleh jalankan bersama keluarga di rumah ya. Apa yang kamu perlukan? Silinder penyukat, benang, air, dan objek-objek seperti kunci, mangga dan juga pemadam. Jadi langkah-langkah dia tu kamu boleh baca dan fahamkan. Kemudian di akhir penyiasatan kamu boleh rekodkan dalam jadual seperti yang ditunjukkan pada muka surat 92. Jadi cikgu harap kamu telah faham dengan tajuk yang telah kita belajar hari ini. Jadi kamu boleh jalankan mari uji untuk menentukan isi padu pepejah yang tidak sekata yang lain. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Dengan tajuk yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.